Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'mal fa'alna fid dunya وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah macam biasanya kita bukanya dengan kita baca seorang kali Al-Fatihah. Kita sedekahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga mungkin sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Memang Hulu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati juga barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah mempertemukan kita lagi. Kemudian kita telah berhenti pada minggu lepas. Malam ni Allah mempertemukan kita dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan macam biasalah, bila kita ada rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pasangkan niat i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala apa yang telah kita lakukan ini akan mendapat kasih sayang dan juga rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang kita lakukan ini. Dan mudah-mudahan bila mana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka syurgalah bagi tempat kita. Jadikan dunia ini sebagai alat, bukannya tujuan matlamat untuk kita hidup ini. Manakala jadikan dunia ini sebagai alat kita untuk kita membuat sehabis yang mungkinnya. Yang mana kita boleh buat, kita buat. Yang mana kita tak mampu nak buat, tapi kita upaya kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan kepada kita ini dengan segala kudrat yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, masa yang kita gunakan ini sebagai salah satu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Allah bagi kita bermacam-macam cara. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berkira bersama kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala jugalah kita dapat berjumpa juga pada malam ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-82, dan pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-82. Itulah pada kurungan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang mana kita maklum bahawasanya hadis yang kedua kita ini, yang mana adalah pun disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Maka hadis yang kedua kita berbunyi, kita baca sedikit tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidun bayad thiyabi shadidu sawar asy-syi'ri la yura 'alaihi tharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان
Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulun 'anha bi'a'la min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tura hufa'ara 'ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliya. ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini menerangkan kita tentang perihal Islam. Yang mana Islam ini dia terkandungnya ada 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara, rukun Islam iman ada 6 perkara. Maka kita berhenti pada rukun yang ketiga. Sama mana kita selesai pada rukun yang kedua, itu tentang sembahyang. Dan sebelum kita masuk dalam bab rukun yang ketiga ini, tuan-tuan, mengeluarkan zakat, maka saya nak kongsikan ada 2 hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, tentang sembahyang ni, tuan-tuan, memang kita tengok bahawasanya Nabi tekankan kita tentang sembahyang. Apa jua yang berlaku, maka kita akan kena bersembahyang, kecualilah ada orang yang sedang mengalami uzur syar'i, yang mana dia menyebabkan dia tidak boleh sembahyang, maka dia gugur pada dia bersembahyang. Yang mana tidak melibatkan uzur syar'i, maka dia kena sembahyang juga. Dan ada 2 hadis Nabi, tuan-tuan, bila mana kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir juga, Nabi Muhammad SAW dia buat benda yang sama. Bila mana Nabi SAW ini dia duduk bersama dengan Abu Hurairah, tuan-tuan, duduk bersama dengan Abu Hurairah, kemudian Nabi nampak Abu Hurairah ni sedang kesakitan. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Hang sakit ke? Bukan macam tu cara dia. Maka apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, ya, aku sakit ya Rasulullah. Dia pegangkan tangan dia di bahagian perut. Ada yang kata bahagian dada, tapi mana kata bahagian badan dia ni. Bila kata dia pegang bahagian perut ni atau bahagian dada ni, dia kata aku sakit ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi kata, qum fasalli, maka bangunlah, maka sembahyanglah kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Bermaknanya, tuan-tuan, sembahyang ni juga ni merupakan satu ubat untuk kita nak menyembuhkan penyakit kita. Inilah yang kita sedia maklum bahawasanya walaupun dalam keadaan sakit, kita kena bersembahyang. Kata yang katakan Abu Hurairah tu, kata apa dia? Qum ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bangun wahai Abu Hurairah. Ada 2 hal sembahyang. Dengan sembahyanglah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud yang sembahyang itu kita minta pada Allah, segala benda yang baik datangkan kepada aku, segala pertolongan aku minta padamu, maka kembalikanlah kepada aku. Maka itulah kata Nabi Muhammad SAW yang kita beri iktibar kita ni, tuan-tuan ni, walaupun dalam keadaan kita sakit, tuan-tuan, kita tetap kena bersembahyang. Tak mampu sembahyang dalam keadaan yang berdiri, maka ada cara-cara yang tertentu, dengan cara yang duduk. Tak mampu duduk, ada cara yang dengan cara macam-macam, tuan-tuan. Maka sembahyang tetap kena lakukan. Sakit bukannya satu alasan untuk kita tidak bersembahyang ni, tuan-tuan ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu hadis yang pertama. Yang keduanya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bila mana kata Nabi Muhammad SAW ini, tuan-tuan, nah, ada satu hadis Nabi Muhammad, dia main tiba-tiba dia tak ingat tu dia, tu bazu. Nah, dia main mengenjuk lagu ni, dia abang kata ada 2 hadis tadi ni, dan tiba-tiba satu lagi dia terpadam. Tak tahu main ikut mana pun tak tahu. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menekankan tentang sembahyang ni, tuan-tuan. Tak apalah, lagi bila dia main balik ni, saya akan cuba untuk apa dia bagi tahu pada tuan-tuan. Sebab macam mana tiba-tiba ada hilang look. Tak tahu buat siapa tu, sama manusia tu. Tuan-tuan, benda baharu ni. Tu ingat dah tadi ni, ada 2 hadis Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan. Tiba-tiba hilang, nak buat macam mana? Maka lagi kalau dia main balik ni, tuan-tuan ni, kita akan bagi dia balik, tuan-tuan. Baik, kita sambung pada muka surat yang ke-82 tentang rukun yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, zakat adalah salah satu kewajipan yang mesti kita tunaikan. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita dah tahu dah yang aku nak kena keluarkan zakat, aku dah tahu dah ada zakat perniagaan, ada zakat pendapatan, ada yang katakan zakat dengan ternakan dan juga sebagainya, ada zakat yang kita kena tunaikan, zakat dan juga zakat. Maka rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat pada sudut bahasa adalah bertambah dan juga subur. Tuan-tuan, yang orang duk faham ni, bila zakat ni dia akan menghabiskan dia punya harta dia, punya duitnya, punya kedudukannya, segala apa yang dia ada dan kongsi pada orang lain. Tapi pada sudut zakatnya adalah bertambah dan juga subur.
tuan-tuan. Zakat syai'un, dia akan bertambah lagi tuan-tuan. Hasil kita mengeluarkan zakat itu bukannya satu kerugian. Hasil yang kita keluarkan zakat itu dia akan bertambah lagi pada kita. Kita tak sedar rupanya Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat ni tuan-tuan ni. Kita keluarkan zakat berapa banyaknya? Tuan-tuan, kita keluarkan zakat. Contohnya, ni nak main bulan puasa ni, ada yang kena macam-macam. Bila kata bulan puasa ni, ada nak zakat fitrah dan juga sebagainya. Keluarkan sikit je. Pejabat zakat pun kata, untuk tahun ni kita membahagikan kepada 3 jenis beras. Ada yang beras ni, ada yang beras pertengahan, ada yang beras yang mahal, tuan-tuan. Tak salah kalau kita tak makan benda beras yang mahal, tapi kita nak makan benda yang mahal, tuan-tuan. Contohnya, kita makan beras nombor 2, contohnya. Tapi bila mai kat jabat zakat ni, Allah beza tak jauh mana lah. RM15 sebagai contohnya. Maka nak bayar lah untuk beras yang mahal ni. Tak ada masalah. Lebihan tu tuan-tuan tu, dia akan tambah lagi pada kita ni tuan-tuan. Jangan kita berkira dalam bab zakat ni. Zakat syai'un. Allah akan tambahkan lagi. Allah akan suburkan lagi benda yang ada dekat kita ni tuan-tuan ni. Baik. Dekat sini dia kata lagi kepada kita ni tuan-tuan. Nah, yang ketiganya mengeluarkan zakat. Zakat ialah ibadat harta benda pada orang yang beragama Islam. Zakat pada sudut bahasa adalah bertambah dan juga berkurang. Pada sudut istilah ataupun syarak, dia kata mengeluarkan kadar yang tertentu yang diambil pada harta yang tertentu dan wajib diberikan kepada orang yang tertentu apabila cukup dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Tuan-tuan, yang ni ambil daripada kitab apa dia nanti yang dikeluarkan oleh apa dia ni, yang terjemahannya. Apa dia ni, Bidayatul apa dia Mujtahid. Tuan-tuan, dikeluarkan dalam kitab fiqh tersebut. Maka zakat ini adalah mengeluarkan kadar-kadar yang tertentu diambil pada harta-harta yang tertentu, bukannya keseluruhan harta kita tuan-tuan dikeluarkan sebagai zakat. Dan juga wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Ada orang yang berhak dapatkan zakat, ada orang yang tak berhak dapatkan zakat. Dalam surah Taubah ayat ke-60 Allah kata ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat ni tuan-tuan ni. Maka dalam ni dia berkata kepada kita, zakat ialah ibadat harta benda daripada seorang yang beragama Islam, orang Islam yang mempunyai sumber kehidupan ataupun memiliki mata benda berkehidupan yang tertentu, diwajibkan mengeluarkan zakat menurut ketentuan syariat. Orang yang bela, contohnya ternakan, bela kambing, bela lembu, bela unta. Unta tak ada kat sini tuan-tuan. Ada bela dengan kerbau dan juga sebagainya, akan masuk dalam zakat ternakan. Ada orang yang buat padi, ada orang yang tak buat padi, ada orang yang buat dengan sawit dan juga sebagainya. Maka ada zakat dia perlu keluarkan. Ada orang ada harta yang banyak, emas yang begitu banyak, dan emas ni dia tak pakai langsung pun, ada harta emas yang dia perlu keluarkan atas zakat tersebut. Tuan-tuan, tapi bila mai kata nak kata tambah, contohnya nak berubah tahun, barulah kalau nak pergi cari zakat dan juga sebagainya. Tuan-tuan, bila bersembang dengan pejabat zakat ni tuan-tuan, tak kira lah kat Langkawi pun sama, dekat luar Muzamah tuan-tuan, mereka akan berkata hujung tahun kami yang paling sibuk tuan Syekh. Hebat kata, hujung tahun yang kami paling sibuk ni, tambah-tambah hujung-hujung tahun 30 hingga 31 tu, waktu malam pun kami dekat pejabat lagi. Pasal apa? Sebab time tu lah orang-orang yang nak bernega ni, mereka kalut nak bayar zakat pendapatan yang hasil perniagaan mereka tu tuan-tuan. Cuba sembang dengan orang zakat, itu yang berlaku. Tambah-tambah macam tahun lepas tuan-tuan, dengan raya mengejut tuan-tuan. Bukan zakat tuan-tuan, saya pun sama, raya mengejut tuan-tuan. Ni sampai pukul 2 pagi ni duk cari lagi mana dia ambil zakat ni, aku nak bayar zakat dan juga sebagainya. Berlaku tak? Berlaku tuan-tuan. Maka benda yang baik-baik ni jangan kita tangguhkan. Takut-takut terkejut gempak tuan-tuan. Depa marah juga pasal apa? Abang terkejut gempak ni buat macam mana tu Syawal. Tak macam dengan raya korban dan juga sebagainya. Tuan-tuan, insya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kesempatannya dekat kita ni tuan-tuan ni, dia kata wajib dikeluarkan mengikut zakatnya, mengikut ketentuan agama kita. Itu ta'rif zakat yang dikatakan dalam kitab apa dia Syarah Mustafa Abdul Rahman ini. Baik, yang keduanya dia kata zakat. Yang nombor perenggan yang kedua tu adalah ta'rif zakat pada sudut bahasa. Tuan-tuan, zakat ialah penyucian dan juga penambahan. Saya katakan tadi, zakat adalah dia menyucikan dan juga dia bertambah. Subuk pada harta tersebut, dia akan tambah lagi, bertambah lagi apa yang kita ada ni tuan-tuan ni. Dia menyucikan apa yang kita ada. Mungkin kalangan-kalangan harta-harta yang kita ada itu adalah mungkin dia terselit dengan benda-benda yang tidak baik. Contohnya ada perkara-perkara yang syubhah tuan-tuan. Al-halalu bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma umuru mutasyabihat.
benda-benda yang mutasyabihat ni tuan-tuan ni, yang syubhat-syubhat ni, kalau kita tak langkah, dia akan main kat harta kita ni tuan-tuan. Maka zakatlah yang akan menyucikan harta benda yang kita ada ni tuan-tuan ni. Baik, dia kata lagi pada kita, diwajibkan ke atas orang yang memiliki harta benda yang tertentu untuk mengeluarkan bahagiannya kepada orang-orang yang mustahak menerimanya menurut ketetapan hukum. Baik, siapa yang berhak untuk menerima tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sebut dalam surah Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu golongan dia. Fariidatan minallah, merupakan satu kefardian, satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah dia Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana tuan-tuan. Jadinya dalam 8 golongan ini, apa yang pertamanya? Diwajibkan mengeluarkan zakat ini ke atas 8 golongan. Tuan-tuan, yang pertamanya adalah fakir. Fakir ni tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukan nama orang. Zat kata pula hang fakir pergi kat hang semua lah. Padahal kaya-kaya dia tu tuan-tuan ni. Fakir ni menurut tuan-tuan, dia katakan kalimah terjemahan fakir ni tuan-tuan ni, istilah fakir ini seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta. Bagi dia ni tak ada apa jua harta dekat dia sekalipun, atau apa-apa pekerjaan, dia tak ada kerja. Tuan-tuan, atau apa-apa menerima pendapatan pada sumur-sumur yang lainnya, jumlah tidak sampai 50% apa yang dia perlukan dalam kehidupan dia ni tuan-tuan ni. Contoh, kita tak faham lagi. Baik, ada lagi tuan-tuan. Dia terang lagi pada kita ni. Baik. Dalam kalimah fakir ni tuan-tuan, ataupun fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara, orang-orang yang fakir. Fakir faqaf ra. Tuan-tuan, faqaf ya ra. Faqaf ra alif hamzah, fuqara, ramai orang-orang yang fakir, fakir tuan-tuan ni. Baik, fakir miskin dia gabung di antara dua benda. Fakir pun dia gabung, miskin pun dia gabung. Tapi miskin ni dia lebih elok sikit pada fakir. Fakir ni dia bawah pada miskin ni tuan-tuan ni. Baik, apa kata mereka? Dalam ni dia kata apa dia? Fakir ini adalah orang yang tidak ada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan juga keperluannya. Tidak mencukupi bagi keluarganya untuk mencukupkan nafkah seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Contoh dia bagi lagi, fakir ni macam mana? Contoh dia kata, ia memerlukan RM10 sehari untuk hidup. Tetapi dia kata hanya mampu memperolehi RM3 sahaja. Mana kata jumlah yang dia terima tu tuan-tuan dalam sehari ni tak sampai 50% yang dia nak ni tuan-tuan ni. Contohnya, dia katakan RM10. Kalau 50% tuan-tuan daripada RM10 dia akan dapat RM5 sehari. Tapi RM5 pun tak mampu nak sampai, hanya sampai dapat RM3 saja. Maka golongan-golongan inilah termasuk dalam kalimah orang-orang yang fakir, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Baik, yang keduanya adalah masakin, iaitu orang-orang miskin. Baik, orang-orang miskin ini, terjemahan dia kata adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan ataupun hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasnya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian. Mana kata dia ni ada kerja, tapi kerja dia tu tak cukup untuk menampung keperluan yang dia perlukan untuk hidup ni tuan-tuan ni. Baik, dia kata lagi kepada kita, nak bagi faham lagi tuan-tuan ni. Orang yang miskin ini mempunyai usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya. Dia usaha dah tuan-tuan ni. Bukan dia duduk saja mengharapkan bala ihsan pada orang lain, duk harap orang bagi kat dia. Bukan jenis itu. Mana kata orang yang miskin ini dia ada usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya, akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Dia bagi contoh dalam ni. Ia memerlukan RM10 dalam hidupnya, sama macam fuqara tadi, orang-orang yang fakir juga RM10. Tetapi orang yang fakir tadi hanya dapat RM3 saja. Dia tak dapat 50% tuan-tuan ni. Orang yang miskin ini dia target, aku mau tak mau satu hari kena ada RM10, tetapi hanya dapat RM8 saja, kurang RM2. Tuan-tuan, itu adalah definisi orang-orang yang miskin. Payah kita nak cari. Tuan-tuan, aku nak bagi harta, aku bagi zakat kat hang ni tahun ni. Hang macam mana duit hang? Duk tanya dia pula dah. Hang nak bagi ke? Tak ni. Tak, aku nak bagilah, tapi aku nak tahu lah hang ni masuklah fuqara kan masakin. Buat macam tu jahanam dia tuan-tuan. Baik. Okey, itu yang kedua.
Yang ketiganya adalah wal amilin, orang-orang yang amil. Apa dia amil ni? Amil yang telah pun dilantik untuk mengagihkan wang agihan zakat. Dia bayar dekat dia. Dan tuan-tuan, maka dia akan uruskan apa yang kita berikan kepada dia. Tuan-tuan, baik. Dekat sini siapa dia? Dia pihak yang berkuasa. Siapa dia? Pejabat zakat. Tuan-tuan, lah ni pejabat zakat, bukan saya nak puji dia. Di bawah CEO apa dia, Tuan Syekh Zakaria Osman. Tuan-tuan, dia rajin turun ke Langkawi ni tuan-tuan ni. Bila turun ke Langkawi ni ada lah benda dia nak buat tu. Dozat ni, aku nak turun bilang Langkawi ni, hang ada. Oh, cakap macam tu ya tuan-tuan. Depa kemik dia Pak Ya sidam tuan-tuan. Tapi dia datuk dah ni. Baik, bila dia macam tu, tuan-tuan, dia buat satu aplikasi Zakat One Touch. Berat orang tu lah. Walaupun saya bukan pegawai zakat tuan-tuan, tapi tahulah juga. Tuan-tuan download dekat aplikasi Play Store tu, tulis zakat. Maka akan adalah zambang zakat Kedah tu, dan juga dia akan ada dalam tu tuan-tuan, berapa semasa kutip dan berapa semasa dibelanjakan. Tuan-tuan, semua ada dalam tu. Kadang-kadang kita tengok ni, hasil belanja tu lebih daripada hasil kutip. Dia ambil duit mana ni? Tak tahu nak kata lah tu kerja dia apa. Yang kita petikai tuan-tuan. Tapi kita tengok kat sini, kutip tu tuan-tuan tu kadang-kadang ni tak banyak, tapi belanja tu banyak. Tuan-tuan, viral macam-macam baru ni. Zakat juga yang kena. Ni ala ketua bab zakat tuan-tuan, bab zakat ni. Kesian juga kat depa ni. Tuan-tuan, kesian juga kat depa. Kita tengok apa yang berlaku 2-3 tahun lepas. Bila mana seorang selebriti turun ke belah sana tu. Tuan-tuan, tak mahu abang lah belah mana? Abang belah Ustaz. Tapi tak mahu abang tu, abang juga tu. Dia turun ustaz selebriti ni, turun belah Ustaz ni tuan-tuan. Bila turun belah Ustaz ni tu, dia duduk, dia pergi jumpa seorang lelaki duduk dalam rumah ni tuan-tuan ni. Rumah ni sampai nak reban dah. Orang-orang dengan rumputnya penuh dan juga sebagainya. Sampai jadi tomahan fitnah kepada penduduk ke sekitar tu tuan-tuan ni. Sampai orang duk kecam dengan mereka. Awak depa ni tak nampak ke ada orang susah duk kat sini nak makan pun tak boleh juga sebagainya. Mai ustaz tu turun ni tuan-tuan ni boleh pindah dan juga sebagainya. Sampai orang kecam sebab zakat tuan-tuan. Lembaga zakat duk kena ni. Rupanya kalau kita kalau kita tak tahu, jangan kita buat tahu tuan-tuan. Ni masalahnya, kita buat tahu lebih pada orang yang tahu. Tuan-tuan, hadis ni juga mengajak kepada kita, bila Nabi ditanya, bilakah akan berlaku kiamat? Aku tak tahu. Orang yang tanya ni lebih tahu pada aku. Itu adab yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bila mana mai jadinya peristiwa tu tuan-tuan, pakak kecam sampai tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan, dengan media, cara medianya, dengan Facebook, cara Facebooknya, tulis kat komen tu, pejabat zakat makan gaji buta lah. Ni urusan zakat orang yang tidak berautoriti lah. Orang tak pandai keluarkan zakat dah, tak pandai urusan zakat nak Allah. Sehingga kan lembaga zakat Kedah, saya bukan nak defend mereka, tapi itulah fakta. Sehingga kan lembaga zakat Kedah ni tuan-tuan ni, dia kena keluarkan satu post. Tuan-tuan, satu post dekat Facebook tu, dia kata macam ni. Barulah orang ni tuan-tuan yang duk kutuk zakat ni sedap. Tuan-tuan, rupanya ada peristiwa sampai orang dekat peristiwa tu tuan-tuan, dah macam-macam bantuan yang bagi. Semua dia tu tak mau nak usaha. Tuan-tuan, duk harapkan orang bagi bantuan dah. Baik pilihlah rumah buruk macam ni. Bila ada rumah buruk ni, orang main luar ni lepas tak tahu, bagilah duit dekat dia. Padahal take pit. Tuan-tuan, tarik ganja ke semua tu. Bukan nak kata lah itu realitinya. Kalau tuan-tuan baca balik, tuan-tuan, bantuan ni sampai tak tahu nak kata apa dah. Macam-macam bagi. Macam-macam. Zakat kita tahu. Dia ada zakat kalau nak mulakan perniagaan. Dia akan bagi zakat untuk nak mulakan perniagaan tuan-tuan. Bagi bantuan nak berniaga macam mana. Yang kita tengok kat Kuah pun ada. Daripada motosikal roda 3 tu ada lambang pejabat zakat tu tuan-tuan tu. Macam-macam bantuan zakat bagi. Sampai dalam Facebook lah ni terpaksa masukkan bantuan-bantuan bukan untuk menunjuk tuan-tuan, tapi nak bagi tahu bahawasanya inilah bantuan-bantuan yang telah pun diberikan oleh orang-orang yang bayar zakat ni tuan-tuan ni. Tunggu. Nak bekerja. Okey, apa yang hang boleh buat? Aku boleh misi rumput. Bagi misi rumput bagi. Tuan-tuan, hang ni boleh buat apa? Saya boleh buat apa? Karpet dan juga sebagainya. Hang bagi buat karpet dan juga sebagainya. Bantuan macam-macam tuan-tuan. Tapi apa lagi alasan? Apa lagi alasan dia tuan-tuan? Orang macam-macam kecam sebab zakat tuan-tuan. Bagi kita tengok, ya Allah, macam tak tahu nak kata apa dah. Adab sama manusia pun tak ada dah. Tuan-tuan, hang ni tak kira lah CEO zakat ke, hang ni tak kira ke mufti ke, mai segala benda apa sekalipun tuan-tuan, debuh lagu tu, bam, lagu tu dah tuan-tuan tu. Tak tahu pakai punca cerita macam mana. Tuan-tuan, tu yang Allah kata tu, fatabayyanu. Selidik dahulu, jangan duk hentam.
Ni masalah bab palatau ni, masalah ni tuan-tuan ni. Baik, tak marah nah. Baik tuan-tuan, jadilah tu. Baik, itu yang ketiga. Kes dia apa dia tuan-tuan? Kes dia adalah golongan apa dia yang berhak untuk memberikan zakat. Yang ketiga adalah amil yang dilantik untuk memungut dan juga mengagihkan wang zakat, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ni pasien kita ni tak habis lagi tu, nabuh lagi tu. Kan? Kadang-kadang ni pasien kita ni tuan-tuan ni, kita suka bayar zakat ikut kita. Tambahlah buat macam orang dulu-dulu lah Pak Zebra ni. Alah kita beli beras lah. Kan? Kita beli beras lah, kita beli dapat apa ke semua lah. Kan? Main dapat zakat, tak bagi bantuan, hang kutuk dapat zakat. Tuan-tuan. Hang kutuk dapat zakat juga sebagainya. Main dapat zakat, hang buat ikut hang lah. Tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak buat ni tuan-tuan ni? Nah, seeloknya bagi saya, tak tahulah pendapat saya lah tuan-tuan. Nah, bila kita, yalah memang dalam mazhab kita ni bagi benda yang makanan asasi. Tuan-tuan. Nah, hukum mazhab Syafi'i ni bagi semua tu tak apalah lebih bidang apa fiqh ni dia luas. Tuan-tuan, dia tengok pada maslahah tu macam mana, untuk menjaga agama, menjaga maruah, menjaga macam-macam benda ni, maqasid syariah tu tuan-tuan tu. Nah, pandangan saya, elok kita berikan kepada pejabat zakat daerah. Tuan-tuan, hasil pada kita tu bagi tu tuan-tuan tu, contohnya kita RM7.5 contohnya. Ada yang bayar RM15 contohnya. Nak bayar lebih, abang kata sedekah lah, baik lah, walaupun aku bahkan beras yang nombor 2 ni, tapi mai mana nak zakat ni, aku buah nombor 1 tu, lebih tu bagi pahala RM15 ni tuan-tuan ni, kita bayar kepala kita. Bayangkan tengok, kita dalam rumah ada berapa kepala tuan-tuan, kita infak dekat mereka, kita bagi zakat kita dekat depa ni tuan-tuan ni, hasil pada pungutan yang mereka duk buat ni tuan-tuan ni, harta benda kita duk ada dekat orang tu tuan-tuan. Dan tak ada pandangan saya lah. Pandangan orang lain adalah berbeza. Silakan untuk berbeza, tak masalah. Tak ada masalah pun. Nak bayar zakat-zakat pun tak apa, tapi seeloknya bagi saya bayar pada zakat lah. Tak puas hati lah Pak Zepot. Tak nampak benda. Dia main macam tu kan tu. Jadi walaupun kita bayar dengan duit ni tuan-tuan ni. Saya tak mau bab fiqh lah. Bab fiqh nanti tuan-tuan tanya dekat orang yang mengajar fiqh ni. Walaupun kita bayar bab duit ni tuan-tuan, tapi manfaat dia lebih banyak boleh dibelanjakan berbanding tuan-tuan bagi duit kepada orang yang tertentu. Ada juga orang bagi apa, ada beras kan, ada orang bagi duit ni, duit zakat aku nah, apa tahun ni nah, mai tengok dia isap rokok tuan-tuan. Isap rokok benar ni, duit hang bagi tadi pergi tuan-tuan. Duit aku bang, tak apalah buat macam mana, zakat, dia kata macam tu tuan-tuan. Jadinya bagi saya nah, kita ada pihak yang berkuasa dan juga sebagainya, maka elok kita rujuk kepada pejabat-jabat ini. Baik, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah orang-orang yang mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk agama Islam tuan-tuan. Bab mu'allaf ni juga dia ada kadar nak menggelarkan dia sebagai seorang mu'allaf tuan-tuan. 15 tahun mu'allaf tak tuan-tuan, tak ada kadar-kadar dia. 1 sampai 3 tahun dia ni macam mana. Dan juga tuan-tuan, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang-orang yang memeluk agama Islam ni tuan-tuan ni. Dan pejabat zakat daerah juga tuan-tuan, bila mana orang pergi mengucap 2 kalimah syahadah di pejabat agama, pejabat zakat akan kata, Tuan Syekh minta dia pemain segera untuk kami berikan bantuan segera pada mereka tuan-tuan. Tu yang kata duit yang kita duk bagi kat zakat tu tuan-tuan tu, memang guna kot tu dah. Memang 8 golongan ini diutamakan dalam golongan apa ada pengurusan zakat ni tuan-tuan ni. Baik, yang kelima adalah warriqab, iaitu orang yang terbelenggu dan juga tidak ada kebebasan diri dia. Makna kata apa dia tuan-tuan? Makna kata adalah orang-orang yang duduk dalam, kita kata apa dia ni, hamba lah lebih kurang. Dia tidak bebas tuan-tuan. Riqab ni dia diikat tuan-tuan ni, tak bebas. Mana kata orang ini berhak untuk mendapatkan zakat. Zaman kita ada tak? Tak ada tuan-tuan. Baik, tak ada, tak tahulah nak kata kan, tak tahulah kita serah dapat zakat lah, tapi bagi saya tak ada. Baik, itu yang kelima. Yang keenamnya, golongan keenam yang berhak untuk menerima zakat, al-gharimin. Al-gharimin ini adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan asas bagi masalah dirinya, keluarga, tanggungan atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan juga dibenarkan oleh hukum syarak. Orang yang berhutang ni tuan-tuan ni, sampai tak ada apa dekat dia
Maka dia ni berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketujuhnya, golongan ini yang mana disebut oleh Quran dalam surah Taubah ayat ke-60, fi sabilillah, orang-orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa tarifan dia? Tarifan dia fi sabilillah ni, dia kata mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam satu aktiviti ataupun aktiviti menegak, mempertahankan dan juga mendakwahkan agama Islam serta kewajikannya. Tuan-tuan, fi sabilillah, pasal apa ni? Saya berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jihad. Tuan-tuan, mereka ni berhak untuk mendapatkan zakat. Baik, ada tak zaman kita lah ni? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Kan, duk anggap pedang contohnya, la ilaha illallah, ada. Orang tangkap tak pasal. Tuan-tuan, ada tak? Jawapannya tak tahu nak kata. Kan, mungkinlah belah-belah sana tu ada, kan, belah-belah negara Arab tu kan, duk tengah perang dan sebagainya. Iyalah, baik itu suasana mereka ketika itu, kan. Ketika ini tidak dia tidak sama dengan keadaan mereka dengan keadaan kita. Baik, mungkin sana adanya orang yang sedang berjihad pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di Palestin dan juga sebagainya, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat ini. Contoh, tuan-tuan, baik itu pasal apa tak bagi zakat kat depa ya? Sabar dulu, kita pun tak cukup. Tuan-tuan, kalau lebih ni kita hantar lebih ke sana. Baru ni apa dia zakat Kedah juga. Dia hantar pada ni apa kontainer, pergi ke belah pantai timur, tuan-tuan. Hasil pada orang bayar zakat tu lah, tuan-tuan tu. Baik, tuan-tuan. Nah, ini orang-orang yang fi sabilillah, orang yang sedang berjihad pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia berkata, kami ni main nak berdakwah ni. Kan, kami ni main nak berdakwah ni, macam mana ni? Kami boleh tak dapatkan zakat? Contoh macam mana? Dan minta maaf lah kalau saya sebut jenis-jenis yang keluar 40 hari dan juga sebagainya tu, kan, mai duduk kat masjid contohnya. Mereka ni bagus, tuan-tuan. Orang-orang macam ni saya respect satu je, tuan-tuan, sebab mereka ini ialah mereka punya maklumat mereka tu, tuan-tuan tu, agama Allah Muhammad, tuan-tuan, bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang-orang, tuan-tuan, macam contohnya apa pasukan, ada sebut geng ni nampak macam pelik sikit kan. Pasukan tabligh ni, tuan-tuan ni. Nah, mereka ni kadang-kadang ada orang ni ada orang educated, tuan-tuan. Tetapi apa yang tak bagusnya, tuan-tuan, setengahnya ini tidak menggambarkan mereka adalah orang-orang yang sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang menyebarkan dakwah ni, tuan-tuan ni. Contoh macam mana? Contohnya ada sudut pakaian. Tuan-tuan, Islam itu indah. Ni minta maaf lah kalau siapa terasa, tuan-tuan ni, nak tegur jugalah. Tak kadang-kadang ni terpaksa bagi tahu. Islam itu indah, tuan-tuan, dan Allah amat menyukai benda-benda yang indah-indah. Tuan-tuan, Al-Quran pun ada sebut. Allah amat menyukai benda-benda yang indah, benda-benda yang cantik ni, tuan-tuan ni. Baik, pada sudut pakaiannya, kadang-kadang kita tengok, yang bukan nak menafikan, tapi benda tu benar berlaku. Ada yang pasukan tabligh ni ada yang pakaian cara yang elok, itu memang kita respect. Wangi, tuan-tuan, bersih, tuan-tuan, sampai kata tu dia baju serika semua elok. Sembang kita pun rasa seronok aja. Ada juga mereka-mereka ini yang tidak menjaga penampilan, tuan-tuan. Pakai tu dia jubah, tak tahu nak kata apa, nak kata warna putih bukan dia, tuan-tuan. Pasal apa? Naik kuning dah, tuan-tuan, tapi tak tahu nak kata apa dah, tuan-tuan. Nah, jadi benda-benda macam tu lah, tuan-tuan. Nah, image yang dia bawa itu, tuan-tuan, dan menggambarkan dia ni macam mana. Agama Islam tu adalah bunda. Agama Islam ni adalah cantik. Agama Islam ni adalah indah. Tetapi jangan mencemarkan dengan cara pemakaian dan juga sebagainya. Kadang kita tengok juga, nah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada hadis Nabi tegar siapa-siapa yang makan basal. Tuan-tuan, basal ni dia bawang. Duk kerak bawang, tuan-tuan. Ada puak jenis tu, puak Pakistan, tuan-tuan ni. Dan siapa biasa pergi haji, pergi umrah, dia tahu lah. Duk makan dengan nasi, tuan-tuan. Makan dengan apa dia bawang. Kita pun makan nasi Arab pun bawang kena ada juga. Pasal apa? Sebab mereka pun bawang kat kita. Rasa sedap no berbawang. Semua makan bawang kat Malaysia ni. Tak boleh pergi, tuan-tuan. Kan, kat sana tu makan bawang kerak macam dengan ropok, tuan-tuan. Tu pun Nabi tegah, jangan duk hampiri dengan orang-orang yang hendak bersembahyang, tuan-tuan. Bawang, bayangkan tengok bawang ni, kan, Nabi kata jangan duk masuk ni, jangan duk hampiri kami ni, tuan-tuan. Tu cara Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau bau badan, bau badan, tuan-tuan, dengan pakai dia, minta maaf lah sebut, tuan-tuan, nah, dengan tak tahu nak kata, tambah yang jarang mandi. Kita alhamdulillah lah jenis orang yang jenis mandi, tuan-tuan. Kadang-kadang tu sehari 3-4 kali. Jenis dapat belah-belah sana tu, tuan-tuan. Nah, macam sahabat saya belah-belah
jenis kulit hitam ni tuan-tuan, ni belah Afrika sana tu, depa ni takut dengan ayak tuan-tuan ni. Sungguh. Kadang-kadang tu nak mandi, ya Allah, masuk bilik ayak sah ya, tu keluar balik. Tuan-tuan, tahulah pengalaman duduk dengan depa tu tuan-tuan tu. Bukan nak kutuk depa dak, tapi itu realiti dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita biasalah bila pergi kat Mekah dan juga Madinah pun benda yang sama berlaku. Tiba-tiba mai tu dia mamat Afrika sebelah kita ni tuan-tuan ni, bau dia macam mana? Tak tahu nak kata. Baik, itu yang kita berlaku, nak kena jaga ni tuan-tuan ni. Baik. Itu adalah yang ketujuh. Yang ke-8nya, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah ibnu sabil. Mana-mana orang yang dalam perjalanan, maksud yang diluluskan oleh syarak daripada mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Tapi kita bila nampak ibnu sabil ni dia, anak-anak yang nak pergi melalukan pelajaran, tuan-tuan, saya ni pada nak pergi lakukan pelajaran ni, tapi tak dapat bantuan ni, mula kau tolonglah bantu saya Ustaz. Okey, tak apa, kita bagi. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Maka dia ni berjihad dan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ilmu juga sebagainya, mungkin dia akan masuk dalam fi sabilillah, mungkin juga akan masuk dalam fi sabilillah tuan. Maka ketika ini mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Itu 8 golongan yang mana telah Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Taubah yang ke-60. 8 golongan ini adalah berhak untuk mendapatkan zakat. Kita nak cari dah 8 golongan ni, tak payah cari. Habis itu macam mana ni? Pergi jabat zakat, depa urus bagi. Tu cara dia. Baik. Yang berikutnya, zakat yang dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan harta benda itu suci. Qad aflaha man zakkaha. Surah Syams ayat ke-9 ni tuan-tuan ni. Qad aflaha man zakkaha. Akan berjayalah orang-orang yang menyucikan dia. Tuan-tuan, baik. Dekat sini juga dia kata zakat dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan harta benda itu suci. Kita tengok balik dia punya takrifan zakat ni pada tuan-tuan, menyucikan harta benda kita. Ada benda-benda yang syubhah ni, maka ada menyucikan harta benda kita ini tuan-tuan. Dia kata apa dia? Zakat yang dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan harta benda itu suci, dan peribadi orang yang mengeluarkan zakat itu akan terhindar pada perasaan kedekut dan juga tamak kepada keduniaan. Tuan-tuan, kita patah balik. Baik. Dalam surah Ma'arij ayat ke-19 sampai 23, muka surat 79. Allah kata apa kepada kita ni tuan-tuan ni? Manusia ni, kalau tuan-tuan masih ingatlah, kita sentuh bab rukun Islam yang kedua tentang sembahyang ni tuan-tuan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni diciptakan dengan sifat yang tamak. Tuan-tuan, tamak, haloba, bila ada untung dia kedekut, bila ada kesusahan dia mengeluh dan juga sebagainya. Maka benda macam ni tuan-tuan, zakat akan menghindarkan diri dia daripada melakukan perbuatan itu. Tuan-tuan, Ma'arij yang 19 sampai ke 22 ni, dia kata kepada 23 ni tuan-tuan, dia kata ini adalah sifat-sifat orang-orang yang bersembahyang. Tuan-tuan, dalam zakat juga adalah sifat-sifat menyucikan jiwa kita ini daripada perkara-perkara yang tak elok. Dia kata apa dia ni? Maka siapa-siapa yang mengeluarkan zakat dengan perasaan yang baik ini akan menghindarkan daripada perasaan kedekut dan juga tamak kepada keduniaan. Allah kata kepada kita ni, manusia ni ada sifat tamak, ada haloba, ada kedekut, ada kikir. Ma'arij ayat 19-23. Maka zakatlah ubatnya untuk kita mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan yang bersifat sedemikian. Mana kata kita tidak akan memfokuskan kehidupan kita ni kepada keduniaan semata-mata. Baik, yang berikutnya dia kata lagi kepada kita tuan-tuan, di samping itu, harta benda yang dikumpulkan sepanjang hidup dan dengan berpenat lelah akan sentiasa dalam kebaikan dan juga penambahan berkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ni Allah akan tambah dekat dia. Berkat ni adalah ziyadatul khair. Allah tambahkan lagi kebaikan yang dia duk buat tu tuan-tuan tu. Malah berkat ni. Dan berkat ni hidup kita berkat. Pasal berkat ni Allah bagi kita macam-macam. Tu tanda orang yang berkat hidup dah tuan-tuan tu. Berkat pada sudut harta benda, berkat pada sudut dia katakan rumah tangga dia seronok, rumah tangga dia gembira, anak-anak berjaya. Berkat lah tu tuan-tuan tu. Berkat dalam hidup dia pun ada kerja yang baik, dia pun senang urusan dan juga sebagainya. Bila mana dia berkat, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ni Allah tambah lagi kebaikan pada dia, tambah lagi dia seorang hamba bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia orang bersyukur, Allah tambah lagi tambah lagi syukur itu ke atas dia dengan segala benda-benda yang baik tuan-tuan. Tuan-tuan, jika Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membinasakan bagi dia. Baik. Yang berikutnya,
Islam adalah salah satu agama yang inginkan sekalian pemeluknya menerima manusia yang patuh menggunakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita dengan Allah apa dia tuan-tuan? Solat. Tuan-tuan, hak kita dengan Allah adalah sembahyang. Baik, ada juga hak kita dengan Allah dan juga sama manusia. Apa dia? Zakat. Baik, dan Islam juga di samping itu ingin pula manusia yang patuh itu supaya menggunakan hak sama manusia. Tuan-tuan, hak sama Allah kita nak kena jaga, hak sama manusia juga kita nak jaga. Kita guna istilah apa dia ni? Hablum minallah, tali kita dengan Allah. Apa dia? Sembahyang. Hablum minan nas, tali kita sama manusia apa dia ni? Di antaranya adalah zakat. Muamalatu bainan nas, kita bermuamalah di antara sama-sama manusia ni tuan-tuan ni. Maka di antaranya ada mengeluarkan zakat, bantu-bantu manusia dan juga saling hormat menghormati dalam pergaulan masyarakat. Tuan-tuan, bantu sama manusia. Aku ni tahu hang ni seorang yang miskin, hang tak mampu juga sebagainya, maka zakatlah yang membantu dia untuk dia hidup ni tuan-tuan ni. Sebab tu dalam harta kita ni bukannya segala-galanya milik mutlak untuk kita, tuan-tuan. Sebab tu dia kata dalam ni, muamalatu bainan nas al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wan nasi ajma'in. Seorang muslim ini, seorang yang beragama Islam ini akan menyelamatkan orang-orang Islam yang lain dengan cara dia, lidah dia. Lidah dia apa dia ni? Menafikan fitnah dan juga sebagainya. Tidak bercakap dusta, tidak memaki hamun, tidak mencerta, tidak kata dekat orang dan juga sebagainya. Dengan tangan-tangannya, mungkin dengan tangannya ini banyak zakat, maka dia akan boleh bantu pada orang lain. Tuan-tuan, ini kata Nabi Muhammad SAW, wan nasi ajma'in, dengan segala golongan masyarakat yang lain juga dia menjaganya, maka ketika itu adalah orang yang muslim, kata Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka di antara bantuan yang diwajibkan Islam ialah bantuan zakat yang diambil daripada orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu. Orang yang mampu, contohnya orang yang kaya raya, tuan-tuan, orang yang berkemampuan, orang yang ada lebihan dekat dia ni, maka diambil sikit pada dia untuk bantu kepada orang yang tidak mampu. Dulu ada program bersamamu, tuan-tuan. Kan depa kata ni nak buat bersamamu ni, buatlah akaun dan juga sebagainya. Kita pun dengar Allah sedihnya lah, sedihnya sampai teriak. Tuan-tuan, ada program bersamamu tu dia makan katak. Tuan-tuan, teruk sangat kan makan katak ambil darah tu. Tuan-tuan, nak berlaku pun janganlah buat katak, tuan-tuan. Ni tak buat katak juga, katak tu boleh makan kedak tu. Itu masalah tu, pakai bedai ke semua ya. Tak boleh tuan-tuan benda macam tu. Tak akan matlamatkan, tak akan menghalalkan cara dia tu, tuan-tuan. Tapi lah tak kaluk dah. Tambah-tambah apa ni, zakat Kedah. Saya terpuji depa malam ni. Mana tahu kan pokok dapat anugerah zakat. Baik, puji depa tuan-tuan. Dan sebab apa tuan-tuan? Lembaga zakat Kedah ni dia buat food bank dah. Setiap masjid ada food bank dia, tuan-tuan. Di Sik pun ada, di Kulim pun ada, di Panak Baru pun ada, di mana-mana yang katakan Kedah ni tuan-tuan, dekat masjid ada food bank dia, tuan-tuan. Tak kaluk dah. Masalah dia, hang ni nak mai ke tak ke masjid, itu masalah dia, tuan-tuan. Tuan nak tahu tak, awal mula penubuhan, kita berhenti. Awal mula penubuhan food bank ni tuan-tuan, di masjid ni, pasal apa buat kat masjid? Pasal apa tak buat kat jabat zakat je? Pi lunggu kat jabat zakat tu tuan-tuan tu, pi sewa gudang mana-mana. Pi jabat zakat bagi nama, pimbik. Pasal apa tak buat kat situ, tuan-tuan? Sebab di antara matlamat dia tuan-tuan ni yang buat, tak tahulah dulu masa yang saya tahulah waktu mula-mula dia tubuh food bank kat masjid ni tuan-tuan ni, adalah untuk bagi kesedaran orang-orang asnaf ini tuan-tuan, mai ke masjid. Tuan-tuan, mai ke masjid. Tapi apa yang berlaku? Jadi kod lain tuan-tuan, dia corner tu boleh kat dia juga, tuan-tuan. Dia kata okey, kalau nak food bank ni kena mai ke masjid. Kan contohnya kalau dekat sebelah Sik itu ambil zakat adalah tu imam, tuan-tuan. Tapi Langkawi ni banyak yang kata ambil zakat ni bukannya tu imam. Tak apalah, buat macam mana. Baik, tu imam kata dia sebagai amil. Tak apalah, nak bantuan boleh sagi mai. Kita mai semayang dulu kan, mayang sak semua dulu, mai ambil. Kan lepas mayang sak ni saya bagi. Bagus tuan-tuan cara macam tu. Tapi apa yang tak bagusnya? Kan, tak bagusnya dia hantar orang perempuan mai. Tuan-tuan.
Ni awak tak mayang ni, saya tak mayang ustaz, ni saya nak bantuan ni, pergi. Tak sampai juga maksud tu bagus dah tuan-tuan. Nak ajak orang mai ke masjid, nak dekat diri dengan masjid tuan-tuan. Masjid sebagai one stop center. Guna kalimah tu malam ni tuan-tuan. Dekat sini ada bantuan juga sebagainya. Mai ke masjid. Tapi tak mai juga. Nak buat macam mana mereka tu tuan-tuan? Sungguh. Bukan saya nak buat cerita tuan-tuan, betul. Kadang-kadang mai hantar anak, ayah mana? Ayah duduk kat rumah. Tuan-tuan, ni Amil cerita sini kat saya, tapi bukan kat Langkawi lah, daerah lain. Tuan-tuan, daerah Syedah lah tu. Tak apalah tuan-tuan. Ni cerita betul, ayah ada kat mana ni? Pakcik ayah tak mai kat rumah. Habis tu dia main hantar lah, kata main jumpa Cik Imam ambil benda. Tuan-tuan, Allah, letih kita nak bagi faham tuan-tuan, mai ke masjid ada hubungan dengan Allah ni, insya-Allah yang lain semua akan terjaga. Tapi tak upayalah mindset tu, kalau tak mau ubah lah juga tuan-tuan. Minta maaf lah kalau saya terkutuk apa geng-geng, apa golongan-golongan asnaf ni tuan-tuan, tapi itu realitinya yang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Di antara bantuan yang wajib diberikan Islam ialah bantuan zakat yang diberi pada orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu. Dengan demikian tidaklah harta benda itu terkumpul dalam tangan orang yang mampu atau orang yang kaya saja selama-lamanya, sedangkan orang yang tidak mampu atau fakir miskin yang lain hidupnya menderita sepanjang masa, tidak pernah mendapat bahagiannya yang tertentu daripada harta benda itu. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berhenti di situ pada ayat ke-83. InsyaAllah kalau ada lagi rezeki pada minggu depan kita akan baca lagi tuan-tuan. Pasal apa zakat ni dia ditekankan sungguh-sungguh? Ada kaitan ke? Ada, dalam ni dia beritahu pada kita ni tuan-tuan. Dan juga kalau kita sempat sentuh dalam muka surat ayat 84, itu peristiwa pada lepas mana wafatnya Nabi Muhammad SAW, timbullah satu pergerakan murtad ni tuan-tuan ni. Sehingga kan Abu Bakar ni terpaksa memerangi geng-geng murtad, ahlu riddah. Riddah ni dia murtad tuan-tuan ni, ahlu riddah. Dan dia tak mau ikut dah. Pasal apa? Nabi tak ada dah time tu. Apa yang Abu Bakar buat ni tuan-tuan ni? Dan insya-Allah kita akan baca tengok sejarah ahlu riddah ni macam mana ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya berhenti di sini dulu pada malam ni insya-Allah. Maka surat yang ke-83 insya-Allah kita akan mula pada minggu hadapan. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan maklumkan semula. InsyaAllah apa dah kita akan tengok lagi tuan-tuan, apa yang berkaitan tentang zakat ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan kita mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mintakan kita kesihatan yang baik, kelapangan masa, kepada mudahkan urusan dan juga sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala akan patahkan kita dalam golongan orang-orang yang baik-baik saja, dimulakan segala urusan juga sebagainya. Cara minta ni mudah saja tuan-tuan, cari tempat-tempat yang mustajab doanya. Dan sebelum saya terlupa tuan-tuan, dan saya akan peringatkan, kita dah di hujung bulan Jamadil Akhir dah. Maka tolong peringat kepada isteri dan juga anak-anak perempuan yang mana tak habis lagi bayar puasa tu, bayar puasa bagi habis. Jamadil Akhir tak lama dah masuk bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab ni tuan-tuan, masuk bulan Syaban. Masuk bulan Syaban ni masuk bulan Ramadan. Jadinya tak lama dah. Tak lama dah. Yang mana bayar tak habis. Bayar apa tu ustaz? Ikut apa yang faham lah. Tu cara dah. Takkan tak faham lagi ikut. Bayar qada puasa habis lah. Yang mana orang perempuan ni tak bayar habis lagi, maka bayar bagi habis. Hutang tu. Cuba kita perhati tengok. Puasa tinggal kena bayar. Sembahyang tinggal tak kena bayar. Tuan-tuan, dia mai contohnya uzur syar'i. Tak boleh puasa. Dia juga tak boleh sembahyang. Tapi pasal apa? Puasa kena qada, sembahyang tak kena qada. Pasal apa maklum? Ada jawapan tak? Dia tahu nak kata. Saya lagi bisik kat saya lagi ni pas sembahyang hari ni. Saya fikir tengok kan. Tu cara tu indahnya Islam. Kadang tak fikir dengan akal fikiran kita pun tuan-tuan. Sebab tu dalam bab agama ni kita tak boleh letakkan akal dekat depan tuan-tuan. Sama sikit lagi. Tak boleh letakkan akal dekat depan ni. Apa maksud dia? Bukti daripada ni tuan-tuan. Buktinya kalau seorang tu pakai khuf. Khuf ni adalah stokin waktu dulu ni tuan-tuan, zaman apa dia ni sejuk, musim sejuk tuan-tuan, orang Arab dulu ni dia pakai stokin kulit tu tuan-tuan tu. Stokin kulit tu. Bila Nabi sembahyang ni, Nabi tuan-tuan lalukan air ke atas khuf Nabi. Di atas stokin kulit Nabi tu, lalu bagian atas, bukannya bagian bawah. Tuan-tuan, bukannya bawah. Yang sebenarnya, kalau kita fikir dengan akal fikiran kita ni, basuh kaki ni mesti bagian bawah, sebab bagian bawah tu kotor lagi. Tapi Nabi ni dia buat bagian atas tuan-tuan.
Sebab itulah kita jangan meletakkan akal kita dalam bab agama ni. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap saya minta banyak-banyak semua kita berjumpa lagi tuan-tuan. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraq baraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.